Okay, so selamat malam dan very good evening everyone. Okay, semua dah ready boleh kita start Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, so very good. Okay, so nampak semangat semua. Okay, so kita terus pergi kepada integration by partial fraction. Okay, so ini ialah topik important topic and then last topic for the chapter 4 Okay, integration by partial fraction. Integration by partial fraction. Okay, so kenapa topik ini penting? Because sometimes you need to use You need to use the fraction in order to solve the integration. So ini adalah matematik panjang lah. Okay, ini matematik panjang where we need to do a lot of steps. Okay, memang dia panjang-panjang, dia punya step ni memang panjang. So we want to see the things that are very important here. Okay, so apa yang paling penting ialah kita kena faham 3 situasi. Okay, so to understand partial fraction, you need to know 3 things. First thing ialah what happened when you have distinct roots. Distinct roots maksudnya case dia macam ni. Fx divided by x tambah a dengan x tambah b. Ini ialah consider distinct roots. Okay, distinct roots ni maksudnya root dia tak sama. Okay, for example sini a, sini b. Bila case dia ada a, b macam ni, ni kita panggil dia sebagai distinct roots. Okay, distinct roots. So this one number 1 lah. Okay, then kita pergi nombor 2 pula. Okay, nombor 2 ialah cara dia macam ni. Okay, nombor 2 ialah where we have repeated roots. Nombor 2 ialah kita punya contoh ni ada repeated roots. For example, x plus a and then square. Dia ada repeated roots. Kalau kita ada square, maksudnya ini kita panggil dia sebagai repeated roots. Ini ialah repeated roots. Okay, ini satu. Lepas tu, satu lagi contoh yang kita ada ialah quadratic roots. Ataupun dia ada satu ialah quadratic lah, dia ada bentuk quadratic. Okay, we'll see this. Okay, so number 3 that we want to see is not to say quadratic roots but irreducible quadratic. Dia nama yang paling betul ialah irreducible quadratic. For example macam ni. Nombor 3 yang kita nak tengok ialah fx. And then yang ini confirm kuasa 3 lah. Okay, where we have x plus a. And then sini ada ax square bx plus c. Ini ialah irreducible quadratic. Okay, kejap ada orang nak masuk. Okay, aman. Okay, tak boleh nak bagi masuk. Okay, ini ialah irreducible roots. Irreducible quadratic roots lah. Okay, irreducible quadratic roots. Ini confirm. Ini pun keluar lah, confirm keluar. Okay, irreducible quadratic roots. So kita ada 3 pattern lah. Okay, so in today's discussion, I want to show these 3 things. So first thing ialah distinct roots. Distinct roots maksudnya dia ada A dekat sini B. Okay. Lepas tu repeated roots. Repeated roots maksudnya dia ada square macam ni. Dia ada square. Itu kira repeated roots. And number 3 yang kita nak tengok ialah irreducible quadratic roots. Maksudnya dekat sini. Sir, ada orang nak masuk, sir. Itulah saya tak boleh bagi masuk tadi. Dia dah ni, dia punya tu dah macam hang. Saya akan bagi masuk kejap lagi. Okey. Bagi dia orang keluar dulu, lepas tu saya bagi masuk. Suruh dia suruh dia dulu. Tinggal dulu, lepas tu saya bagi masuk. Sebab macam dia punya tu saya tak boleh nak assign dia. Okey. Dia macam hang.
Sorry kelas. Okay, tak boleh nak ni. Dia dah macam jam lah. Sir, you boleh off tau sir yang join request tu. Join request. You boleh off dekat setting dia. So orang bila tekan link dia akan terus join, tak payah you attend. Tapi I tak boleh nak klik apa-apa. I punya ni macam dah hang dah. Okay, so macam mana ni Mute. Okay, so okay, untuk tengok ni confirm kita kena tengok apa? Kita kena tengok example lah, baru nampak lah one by one. Jadi kita tengok example lah. Okay, I go for example number 1. Okay, kita So tengok. you tak share screen lagi. Okay. Okay. Don't know. Okay, suddenly dia macam ni dah. Bila hang dia macam ni dah. Okay, so saya rasa you orang dah nampak kan? Okay, so okay, kita dah tengok example dulu dah. Okay, so kita terus tengok example for distinct roots first. Okay, distinct root yang paling senang lah actually to understand. Okay, let me show you the example. Okay, so kita start dengan benda ni, number 1. Okay, number 1. Okay, let's say saya bagi satu example. Example 1. Okay, let's say I punya soalan ialah integrate 1 over x plus 2 x plus 3 dx. Ini soalan saya. 1 over x plus 2 x plus 3. Okay, I bagi integration macam ni. Okay, so now actually what you need to do 2 steps. Number 1, you kena buat apa? You kena reduce the fraction dia. Ini kena buat apa? Ini kena buat partial fraction. Step number 1. Okay. Lepas itu, lepas dah selesai partial fraction, then only you go for the integration. So maksudnya kena buat apa? Kena buat 2 step. So yang integration ni biasanya dia ada 2 step. First, kena buat partial fraction, and then after that, kita kena buat integration. Okay, so kita tak boleh buat terus integration, no way you can do that. So you have to do the partial fraction. After you solve the partial fraction, then only you go for the integration. Okay, so itulah 2 step yang pertama. Okay, so dah copy soalan Okay, I bagi dia solution dia. Okay, so kita patah balik pergi formula dia. Okay, formula tadi, dia bagi tahu apa? I bagi tahu tadi benda ni. Fx divided by x plus a and then x plus b kan? Okay, so ini sama dengan what I'm going to do. I think I better change this to small letter a lah. Okay, ini sama, tak ada masalah lah. Ini semua ni ialah variable yang kita letak lah. Okay, ini saya ubah small letter a, small letter b. So I want to use here capital letter A. So a over x plus a plus b over x plus b. Saya nak pecahkan jadi macam ni. Ini saya saja create benda ni. Ini formula ni saya saja create. Sebab saya nak pecahkan 2 pecahan ni. So one, I put it for x plus a. Saya letak sini a. Dan satu lagi saya letak b, x plus b. So ini saya pecahkan dia. Function atas ni kita pecahkan jadi macam ni.
So kita buat satu partial fraction so that partial fraction tu jadi macam kita punya. Kita nak dia jadi macam kita, dalam pecahan yang kita bagi ni. Okay, jadi first step. Ini formula dia. Okay, jadi kita terus pergi kepada soalan kita. Okay, so apa yang saya cakap ialah bila kita dapat integration macam ni, so first thing ialah you kena buat apa? You kena buat partial fraction dia. So bawa keluar dia punya partial fraction dia. So apa kita punya partial fraction? Inilah partial fraction kita. So ini fraction kita. So kita nak buat partial fraction untuk ni. Jadi ambil keluar fraction ini. So fraction dia apa? Fraction ialah 1 Plus X plus 2. ya, correct. X plus 2, X plus 3. So kita bawa keluar benda ni. Kita bawa keluar. So whatever inside the integration, kita bawa keluar. Dan yang ini kita follow dia punya formula dia. So A over X plus A plus B over X plus B. Kita bawa dia dan kita letak macam ni. Lepas tu baru kita proses benda ni. Baru saya nak proses untuk benda ni. Okay, now I'm going to split the fraction. Okay, apa yang saya nak buat sekarang ni ialah I'm going to split the fraction. Tengok ini ialah fx saya. Sebenarnya inilah fx saya. Inilah X tambah A. Inilah X tambah B. Ambil benda ni, saya nak pecahkan jadi macam ni. Okay, macam mana saya nak proses dia? Okay, proses dia ialah simple saja. Okay, simple saja. Apa saya nak buat ialah saya nak kali silang. Ini kali dengan ni, ini kali dengan ni. So saya nak kali silang. Okay, jadi bila saya nak kali silang benda ni, okay, so apa yang saya nak follow di sini ialah satu lagi, okay, ini formula dia kan. Okay, sekejap saya nak ubah ni. Okay, sebab ini formula dia. Okay, atas ni ialah formula, saya tak boleh guna formula dia. So saya kena pecahkan jadi apa? A bahagi, saya ikut formula ni. Ikut dia punya fraction dia. Ikut dia punya function dia. Ni, X tambah 2. So sini kita letak X tambah 2. Okay, so satu lagi dekat sini X tambah 3 kan. So ini kita pecahkan dia jadi, sini letak B. Dan ini kita letak X tambah B, X tambah 3. Okay, sebelum saya buat cross multiply dah. Okay, sebenarnya saya kena copy balik apa yang dekat dalam dalam pecahan ni. Okay, so lagi sekali ulang dia punya apa yang saya buat ni. So apa yang saya buat di sini ialah first thing ialah saya ada distinct roots. Distinct roots macam mana saya nampak? Ini 2, ini 3. So confirm ini ialah distinct roots. So tak ada masalah lah. Okay, so confirm ini ialah distinct roots. So bila case dia distinct roots, okay, jadi tambah 2 tambah 3, jadi saya buat apa? Saya jadi guna formula ni. Formula ni ialah untuk distinct roots. A bahagi X tambah A, B bahagi X tambah B. Dan ambil dia punya pecahan tadi, kita dapat apa tadi? 1 over X tambah 2 dengan X tambah 3. So ambil pecahan ini, kita pecahkan jadi A bahagi X tambah 2. Okay, ni saya ubah, ni jadi A tambah X bahagi 2 dan B bahagi X tambah 3. So saya pecahkan dia lah. Okay, so sekarang ni saya nak buat apa? The next thing that I want to do is I want to make numerator. Saya nak create numerator saja. Okay, apa tu numerator? Numerator. Atas ni ialah numerator, bawah ini ialah denominator. Okay, atas ialah numerator, bawah ialah denominator. Maksudnya numerator dengan denominator lah. Okay, dia punya atas dengan bawah lah. Pecahan ni ada 2 kan. So numerator dengan denominator. So next step saya nak buat ialah saya nak ambil numerator saja. Maksudnya saya nak ambil yang ini saja. Tapi saya nak ambil yang itu, saya tak boleh ambil macam tu sebabnya pecahan dia belum selesai lagi. Jadi saya nak buat apa? Saya nak buat cross multiply. Saya nak buat cross multiply. So apa yang saya akan dapat ialah saya akan dapat 1 sama dengan A kali dengan X tambah 3 tambah B kali dengan X tambah 2. Okay, cuba fahamkan situasi dia. Okay, what I'm trying to do here, what I'm trying to do is actually I'm taking the numerator. Macam mana saya nak ambil numerator? Saya kena gabungkan pecahan ni lagi sekali, tapi saya tak nak macam jadikan dia pecahan lah.
Jadi saya buat dia cross multiply. Maksudnya bila saya kali ni, sebenarnya dia jadi apa? Sebenarnya numerator dia, denominator dia masih sama, X tambah 2, X tambah 3. So, bila dekat sini, kita tengok dia jadi cantum jadi satu dah. X tambah 2, X tambah 3. Yes, please. Which mean sebelah kanan tu sedarab dengan X plus 2 darab dengan X plus 3 lah maksudnya. Betul. Kita cross multiply. Maksudnya, A ni kena kali dengan sebelah sini, B ni kena kali dengan sebelah sini. Okay, I bagi satu lagi contoh. Mungkin you faham contoh ni. Okay, let's say saya ada 1/2 tambah 1/3. Okay, so apa kita nak buat? Kalau kita mau cantum pecahan ni. Jadi kita buat apa? 1 kali 3 tambah 1 kali 2 bahagi dengan 2 kali 3 dah. Sebenarnya saya buat benda ni. Okay, sebenarnya kalau you tengok dekat sini, sebenarnya I'm trying to do this. Okay, ini pun sama. Amir saya tak boleh bagi masuk. Dia jam. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, apa saya buat? Saya buat kita buat kali silang kan. So kalau kita kali silang 1 kali 3, 1 kali 2, so kita dapatlah jawapan dia dekat sini 3 tambah 2 bahagi 6 dah. Sebenarnya inilah kita punya fx kita. Macam itulah kita kena bayang dia. Itulah contoh yang kita nak nampak benda tu. Ya, kita nak pecahkan dia supaya benda tu dia sama. Okay, jadi bila saya buat dia sama, so maksudnya saya boleh cari apa nilai A, apa nilai B. So saya patah balik sini. So bila saya kali silang, okay, sebenarnya saya buat apa? Sebenarnya saya nak compare yang atas dengan atas. Maksudnya saya nak compare yang ni dengan yang ini. Itu yang saya nak buat. So I want to compare the numerator with the numerator. So jadi saya buat apa? Jadi saya akan buat 1 sama dengan A kali X tambah 3 tambah B kali X tambah 2. So maknanya yang bawah tu cancel lah kan? Bawah Denominator. tu cancel. Okay. Sebab dia benda yang sama. So actually kita tak perlu ambil benda yang sama. Sebab kita have nothing to do here. The only thing is we want to manipulate the top one. Yang atas ni yang kita kena buat something. So kita kena manipulate yang atas ni. Okay, jadi saya compare mana? Saya compare yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Tapi yang bawah tu dia dah sama. So nothing to do. So saya ambil yang atas saja. So I'm going for the numerator. Numerator dia jadi macam ni. Okay, any question class? Ada apa pendataan saya? Tak ada. No, Okay, kalau tak ada, then apa yang saya nak buat ialah saya nak kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai sebab saya nak cari nilai A, apa nilai dia A, apa dia nilai B. Saya nak cari apa nilai dia. So bila saya nak cari nilai dia, okay, class, please understand this. Kalau saya nak cari apa nilai A dengan B, saya kena masukkan nilai X dia. So nilai X ni bergantung kepada kita punya function. So kalau saya nak cari A dia, kalau saya nak cari B dia, so sebenarnya saya akan manipulate value yang X tu. So kalau saya ganti X, saya boleh cari A, saya boleh cari B. Okay, apa nilai X yang saya nak letak di sini? Dan saya buat apa? Saya ambil yang ini, saya buat ni jadi kosong. X tambah 3 sama dengan kosong. Ambil nilai ni sama dengan kosong. So X sama dengan apa? Negatif 3, betul. Okey, lepas itu saya ambil yang ini pula. X tambah 2 sama dengan kosong. X ialah sama dengan? Negatif 2, betul. So saya dapat dua jawapan, negatif 3, negatif 2. Inilah jawapan yang saya nak ganti dalam function ini. Saya bukan nak ganti semua, bukan nak ganti mana-mana value. Saya nak ganti dua value ni je.
X negatif 2, negatif 3 dan X negatif 2. Saya nak ganti dua value ni. Okay, so saya nak masukkan dua value ni. Okay, cuba tengok apa saya buat. Okay, so bila saya mau ganti value ni, tengok apa yang akan jadi. 1 equals to A, then negative 3 plus 3 plus B negative 3 plus 2. Sorry saya patutnya when X equals to negative 3. Bila X dia negatif 3, apa akan jadi untuk sistem ni? Sistem ni bagi kita 1 sama dengan A kali dengan negatif 3 tambah 3 tambah B kali dengan negatif 3 tambah 2. Apa jadi untuk kes ni? Kita dapat nilai B. Ini kita terus jadi kosong lah, betul. Dia terus dapat B saja. That's why this value are very interesting value. Sebab itu saya ambil value ni. Sebab apa? Automatic saya boleh hilang satu unknown. Saya boleh hilangkan satu unknown, saya boleh cari satu lagi unknown. Automatic saya sekarang ni saya buat apa? Automatic bagi A kosong. Bila A kosong, I terus boleh cari B. That is the interesting fact about these two. So itu sebabnya kita kena cari factor dia. Apa value untuk factor dia. So kalau kita dapat nilai ni, once kita substitute, bestnya ialah kita terus dapat nilai untuk B dia. Okey, jadi 1 sama dengan sini dapat apa kelas? Sini kita dapat negatif 3 tambah 2, kita dapat negatif B yang betul. Okey, so ini dapat negatif B. So bila negatif B, B adalah sama dengan negatif 1 lah. Sebab kita dah pindah negatif ni, 1 akan jadi negatif 1. Okey. Okey not okey kelas? Okey not okey, so far? Okay. Boleh ya? Okey, sekarang kita nak buat apa? Okey, sekarang kita nak buat apa? Sekarang kita nak buat apa? X equal to negative 2. Correct. When X equals to negative 2. Very good. Kita nak ganti when X equals to negative 2. Kita nak ganti negative 2 pula. So when X equals to negative 2, kita nak ganti mana? Kita nak ganti pada yang asal ni je. Dekat sini je. Dalam ni je. Saya nak ganti sini balik. Okay. So bila saya nak ganti situ, okay, saya akan dapat apa? Okay, saya akan dapat ni. Sama dengan okay, 1 sama dengan A negatif 2 tambah 3 tambah B negatif 2 tambah 2. Okey, apa jadi kelas? So A sama dengan 1. betul, A sama dengan 1 dah. So bestnya ialah B terus jadi kosong. So kita boleh terus cari satu unknown. Kita boleh, okay, kalau kita bagi kosong satu unknown dan automatic unknown lain tu terus kita dapat nilai dia. Okay, so 3 tolak 2 dapat 1, jadi A ni dapat 1. Okay, A dapat 1. Okay, nampak tak apa yang saya buat? Okay, so kalau kita patah balik dekat sini, kalau saya patah balik dekat sini, first kali saya bagi fx dia sama dengan benda ni, betul? Lepas tu saya pecahkan dia punya pecahan, x tambah 2 dengan x tambah 3, letak atas A ni, lepas tu saya cross multiply, A kali dengan x tambah 3, B kali dengan x tambah 2. Bila saya cross multiply, jadinya saya dapat 1 kali dengan A kali dengan ni, B kali dengan ni. So saya dapat dah value ni. Okay, saya dah dapat dah value ni. Okay, tapi sekarang ni saya tak tahu apa nilai A dan B. So bila saya tak tahu apa nilai A dan B, apa saya buat? Ambil x tambah 3 buat kosong. Ambil x tambah 2 buat kosong. So bila saya bagi kosong, okay, saya dapat nilai ni dan nilai itu saya ganti balik dalam equation ini yang saya dapat balik dekat numerator ni. Remember numerator ni, okay, kalau saya nampak ni saya akan bagi markah. So this one is very very important statement. Okay, ini betul-betul penting. Kalau ini tak jumpa, mesti tak boleh selesai integration by partial fraction. So please take note, ini ialah benda penting dan mesti saya nampak dalam partial fraction ni buat. Kalau saya tak nampak ni, confirm saya takkan bagi markah penuh lah. Sebabnya without this, you cannot get full mark. You cannot have this statement. Without this statement, you tak boleh buat apa pun dalam partial fraction. Jadi ini sangat penting lah. Okay, this one is very very important.
Okay, jadi 1 sama dengan benda ni dan once you ganti, you dapat B negatif 1, A sama dengan 1. Okay, jadi kita patah balik kita punya partial fraction tadi. So partial fraction bagi tadi apa? 1 bahagi X tambah 2, X tambah 3 adalah sama dengan adalah sama dengan apa kelas? Kita akan dapat 1 per X tambah 2 tambah negatif 1 bahagi X tambah 3 dah. Betul tak apa saya buat? Sebab A saya dapat 1, so A ni saya ganti sini. Inilah A kita. Dan inilah B kita. So apa saya buat sekarang ni? Saya dah selesai apa dia punya A, apa dia punya B dah. Kalau you tengok dekat sini, actually what I did, I dah selesaikan dia punya A dan B. I dah cari dah apa nilai A, apa nilai B dia. Tengok, saya nampak, okay, kalau tengok, saya dah selesai what is A, what is B. So bila saya dah selesai A dan B, so next step tu kita dah boleh proceed untuk integration dia. Okay, kelas, macam mana progress dia so far? Okay, sir. Okay. Boleh Okay, so next. So kita dah selesai partial fraction dia. Betul kan? So next, okay, sekarang ini ada satu lagi saya tinggal dekat sini ialah tambah tolak lah. Okay, tak mungkinlah kita letak tambah dan tolak together kan. Jadi saya ubah ni jadi tolak terus lah. Sama dengan 1 over X plus 2 minus 1 over X plus 3. Okay, saya dah dapat daripada ni. Okay, saya dah dapat benda ni. Now, I'm going to do what? I'm going to solve the integration. So, integration saya tadi apa? 1 over X plus 2 X plus 3 dx adalah sama dengan, okay, sekarang ni baru saya pergi integration dia. Number 2 baru saya masuk integration dia. Number 2 baru saya masuk integration dia. So, integration ni sama dengan apa? Sama dengan, okay, so apa kita buat? Kita masukkan partial fraction yang kita dah cari. Sama dengan 1 over X plus 2 minus 1 over X plus 3 dx. Okay, 1 over 2, 1 over X plus 2 minus 1 over X plus 3 dx. Sir, mic, sir. Okay, jadi macam mana kita nak solve the integration? Bawah naik atas. Baik, kita nak guna apa? Kita ya betul, dia naik atas lah. Tapi tak perlu dah, kita 1 over ni apa? Line. Okay, lupa. Sebab hari ni ada quiz kan? Esok ada quiz kan? Saya tahu you dah pandai. Confirm. Okay, so ini kita dah boleh terus tukar jadi log, okay, X plus 2 minus, sebab depan ni ialah minus, jadi kita letak minus, log X plus 3 and then plus C. So completed. So inilah jawapan kita. Tengok, integration dia berapa step? Integration dia 2 step saja. Tengok, integration dia 2 step saja. Tapi untuk buat integration ni, then we have to do the partial fraction. So partial fraction ni yang ambil banyak step. Okay, so ini yang ambil banyak step lah. Okay, so kita kena manipulate dia, cari A, B dia. Lepas kita ganti dia, ambil benda tu, kita ganti dalam integration dan kita selesaikan dia punya equation dia. Okay. Okay, so I harap you dah nampak lah. Okay, now I give you time. Okay, now I give you time. Don't worry saya dah pergi laju sikit. Saya pun nampak tadi. Okay, now I give you time. Okay, so that you can do, okay, you can do that. Saya bagi masa untuk buat. Okay, kita cuba soalan 2. Okay, you akan nampak kali ni. Okay, soalan 2.
apa akan jadi, okay, kalau saya punya integration dia macam ni. Okay, so apa akan jadi kalau saya punya integration ialah x plus 1 divided by x minus 1, x minus 3 dx. Apa dia punya jawapan dia? Okay, first kali apa kita buat ialah partial fraction dia. So kita kena keluarkan dia punya fraction dia dan kita buat partial fraction dia. So untuk buat partial fraction dia, kita tengok root dia. So sini root dia negatif 1, negatif 3. So bila root dia negatif 1, negatif 3, dan kita kena buat dia jadi A over X plus A, B over X plus B. Okay, saya bagi sampai sini. Saya bagi formula. So fx bahagi X tolak 1, X tolak 3 sama dengan A over X tolak 1 tambah B over X tolak 3. Saya bagi sampai sini. Okay, dan saya pause sekejap. Saya bagi 1 minit. Diorang try manipulate benda ni. Okay, then kita pergi sambung dia punya ni Okay, so saya bagi apa tadi? Saya bagi, okay, so fx ialah apa? Fx dia ialah x tambah 1. Okay, so tak apa saya letak kat bawah lah. Okay, ni saya letak fx, yang dekat bawah ni saya letak x tambah 1 bahagi, okay, x tolak 1 dengan x tolak 3 sama dengan A bahagi x tolak 1 dengan B bahagi X tolak 3. Okay, saya dah dapat benda ni. Okay, inilah first thing saya kena buat. Ambil pecahan dia dan kita buat partial fraction dia. So A over X plus 1, X minus 1 dengan B over X minus 3. So kita dah buat benda ni. After that, kita buat apa? Kita ambil numerator dia. So untuk buat numerator dia, cross multiply. Okay. Apa? Kita kena buat cross multiply. Jadi X tambah 1 sama dengan okay, sama dengan apa kelas? Sama dengan A kali dengan X minus 3 plus correct, X 3, minus 3 correct, B times by X minus 1. Okay, so kita dapat benda ni. Okay, so X plus 1 equals to A times X minus 3 plus B times X minus 1. Okay, after that buat apa? Find value of X. Okay, find the value of X, betul. Okay, betul. Kita kena cari find the value of X. Apa value kita nak ganti? So kita kena tahu what value you want to substitute. Okay, to do that, then you need to take the factor. Ambil factor ni. So, X tolak 3 sama dengan 0. X ialah sama dengan 3. So that is the number 1 value. Then after that, X minus 1 equals to 0. Okay, X equals to 1. So maksudnya kita nak ganti apa? Kita nak ganti 3 dan 1. Okay, kita nak ganti apa? Kita nak ganti value 3 and 1. So saya nak ganti dalam ni. So when X equals to 1, X equals to 3. So 3 plus 1. See, look at this, class. Sini pun ada X. Careful, sebab sebelah sini pun ada X. So kalau kita ada X sebelah sini, kita ganti je X. Kita ada ganti je. So kalau kita ganti, so sini akan jadi 3 tambah 1 sama dengan
Sama dengan apa? Sama dengan A kali dengan 3 tolak 3 tambah B kali dengan 3 tolak 1. Okay, what is the answer? 1/2. 1/2 Kan. 2. Dia akan jadi B 2. is equal to 2. B akan jadi 2. Cek balik. B akan jadi 2. So ini akan jadi kosong. Automatic it become 0. Kalau kita ganti 3, confirm A jadi kosong. Okay. So B itu kita akan dapat apa? Sini dapat 4. Dan sini kita dapat 2B. So 2B sama dengan 4. B akan dapat 2 lah. Okay. Okay, B akan dapat 2 Okay, next. When X equals to 1. Cuba cari benda ni. When X equals to 1. See what happen. -1. Negative 1 Okay, so kita tengok jawapan dia negative 1. Okay, ada kawan kita dah dapat jawapan. So ini dapat apa? 1 plus 1 equals to Okay, so 1 plus 1 equals to A 1 minus 3 plus 1 minus 1. Sorry sir. Negative 2. Sorry? Negative 2. Negative 2 Negative 1. Oh, negative 1. Ya lah, correct lah. Negative 1 is correct. Negative 1. Okay, so dia akan jadi apa? Sini akan jadi kosong. 1 minus 1 division 0. So yang ini dia akan jadi 2 dan ini akan jadi negative 2A. Correct, Sebab sir. 1 tolak 2 dia jadi negatif 2 kan. So 2 bahagi 2 dia akan jadi negatif 1 lah. Negatif 2A sama dengan 2. So A akan dapat negatif 1. Okay, yes, correct. Negative 1. Answer is negative 1. Okay, so jadi kita ganti balik lah. Now kita dah ganti balik. Kita ganti balik to negative 1 into this. Kita masuk balik dalam fraction ni. This one. Kita ganti balik dalam fraction ni. So, x plus 1. Okay, x plus 1 sama dengan x tolak 3 dengan x tolak 1. Tolak 1, 3 kan? 1 dengan 3 sorry. Dia kena ikut susunan Please follow exactly what you write above. Jangan tukar tempat. Sebab dia bila tukar tempat ni dia akan jadi lain. So you must follow exactly what I write here. Remember kalau you dah pilih tolak 1, tolak 3, you follow saja sama dia punya ni. You tak boleh tukar tempat benda ni A, B ni tak boleh tukar tempat. Sebab bila tukar nombor ni dia punya A, B dia akan ubah tempat. So you have to be very careful. So apa you tulis kat sini, copy balik saja. So x plus 1, x minus 1, x minus 3. Equals to, so A dapat apa? A dapat negatif 1. So saya letak negatif 1 dekat luar ni. So ini akan jadi minus 1. Then plus 2 divided by x minus 3. Kenapa saya letak negatif dekat luar? Saya tak mau letak sini. Sebab negatif ni saya nak bawa pergi keluar. Bila kita buat log ni, negatif ni kita tak mau masuk dalam kita punya integration dalam. So negatif ni kita bawa pergi keluar. Sebab itu saya letak dekat luar, negatif ni. So patutnya saya letak sini kan. So I put it outside because I don't want this negative. I nak bagi keluar negatif ni. Maknanya nanti akan darab dengan negatif lah, Sir. Tak perlu. Kita integrate dia, kita akan letak negatif in log kan. Oh. Kita bagi dia negatif log. Tapi saya takut nanti kalau you letak dekat sini, takut nanti you buat negatif dalam log tu, you letak benda tu. Itu sebab saya tak nak benda tu. Saya nak you keluarkan dia. Supaya bila log tu, dia x tolak 1 je, dia tak ada negatif dah. Kalau macam rotate tak apa, Sir? Maknanya yang 2x tolak 3 tu letak depan. Boleh, tak ada masalah. Sama.
Okay, kalau lah, okay, betul. Apa you cakap tu betul. Let's say siapa nak buat benda ni, boleh. Tak ada masalah. Kalau you nampak you nak buat benda ni, boleh. Memang boleh. Ini lagi saya suka. Because you know, negative should be behind. Sebenarnya ini lagi cantik. Kalau you buat benda ni, lagi cantik sebenarnya. Okay, kelas kalau you buat ni, lagi cantik lah. This one is very recommended lah. Saya recommend you buat benda ni. Take the negative behind. Even better. Sangat lagi bagus. Lagi bagus. Okay, kalau you dah nampak, very good lah. Now it means you dah faham dah. Apa yang saya ajar ni, you dah faham dah. Okay, now we go for the integration. Kita masuk integration. Okay, so integration dia apa? Integration dia, so ni ialah number 2 integration. Okay, kita dah selesai partial fraction. Now go to the integration. So integration dia apa? X plus 1 divided by X minus 1, X minus 3 dx sama dengan, okay, so kita nak guna mana-mana satu pun boleh lah. Kita nak guna mana-mana satu pun boleh. Tapi saya nak guna nombor 1. Sebabnya ini yang selalunya kadang-kadang tak nampak. Ini senang nampak lah. Okay, I use number 1 so that you can see this will be a reference, good reference later lah. Kalau you tengok video ni lagi sekali, you akan faham lah. Okay, jadi saya guna nombor 1. So I put it negative 1 over X minus 1 plus 2 over X minus 3 dx. Okay, kalau kita jumpa negatif, then apa saya nak buat ialah, negatif tu saya just letak luar je. Negatif tu saya just letak luar. Then saya buat log. X minus 1 plus 2 log X minus 3 plus C. Now time to do advanced logarithm lah. Ini bila you jumpa case macam ni, you kena tahu 2 tu kena pergi dekat luar. You kena tahu benda tu dah. Ini you kena tahu dah. Sekarang ni level 2 ready. So bila you jumpa nombor tu kena bagi keluar dah. Sir, Yes please. can you go to the first question that you do? First question, okay. Sir, if this kind of question, right, if I get like this, ln x plus 2 minus ln x plus 3, Okay. can I apply with the quotient rule? Means ln x plus 2 divided by x plus 3. Can actually can. Yes. You are using the log formula lah, correct? Can actually betul. Ini pun boleh. Ini advance nanti lah. Kita tengok advance nanti dah. This is not for the calculus lah. This one is advanced. This one we'll see in the advanced calculus. Yeah, correct. This will be applied in L1 calculus. You'll see in advanced calculus. Okay. For the moment, this one is fine. This one is fine already. Tapi kalau you nampak ni, tak ada masalah. Sama saja. Plus C lah. Can. Actually can. Okay, siapa nak buat benda ni pun boleh ya. Ini ialah formula dia ni. Ini ialah formula dia ni. Okay. You pernah belajar benda ni. Log. Okay. Log A tambah log B sama dengan log A kali B. Log A tolak log B sama dengan log A bahagi B. So bila kita jumpa ln pun sama. Benda ni applies. So ln x tambah 2 bahagi x tambah 3. Boleh juga. So kalau kita ubah benda ni pun boleh. Semua macam ni. Boleh juga. Kan? But for the moment, kita tak mau fokus benda ni dah. Okay? Tak mau. Okay, I'm not interested for this. This one is advanced lah. Later lah. Next semester. Okay. Okay, kita sambung Okay, kita sambung. Okay, saya sambung kat sini. Okay, so saya dah selesai dah. Kita dah selesai dah. Sir, Yes, please. kalau saya tukar negatif ln ni jadi positif, lepas tu yang mid tu jadi negatif, boleh juga? Tak boleh. Tak boleh, ha? Tak boleh. You tak boleh tukar tempat ni. Negatif positif ni kena ikut sama. Ini kita tak tahu sebelah sini. Don't do that. Sebab apa? Sini punya ni
sini ialah sama dengan ni. Okay, contoh macam ni Kelas please understand this. Kalau kita ada fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 6. Jangan pula pergi ringkaskan benda ni. X kuasa 2, 2x tambah 3. Tak boleh buat benda ni. Kenapa tak boleh buat benda ni? Sebabnya kita tahu apa dekat sini. Fx ni tak tahu apa benda ni. Sama juga kalau you fx ni ada negatif x kuasa 2. You nak tukar dia jadi positif x kuasa 2. You nak tukar jadi x kuasa 2. Tak boleh. Sebab apa? Kita tahu apa benda dekat sini. Tapi you boleh buat bila x kuasa 2 negatif x kuasa 2 tambah 2 sama dengan kosong. Ini boleh. You nak buat apa pun boleh. Because kita tahu apa benda ni. Kita tahu ini kosong. So sama juga. Sama juga case dekat sini. So kalau you tukar ini positif, ini negatif, tak boleh. Mesti tak boleh. Dia mesti tally dengan yang sini. Mesti tally dengan yang dapat dekat sini. A, B. Mesti tally dengan ni. Okay, so itulah dia punya bentuk dia lah. Okay, so answer Rasa nak tanya, kalau contoh negatif tu dekat bawah, negatif x tolak 1, dia sama je ke negatif tu boleh letak bawah? Sama. Oh, kalau dia dekat numerator atau denominator sama jugalah, form macam negatif 1 per x tolak 1 tu. Maksudnya macam ni Maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. 1 per negatif x tambah 1 macam ni. Ya saya. Maknanya Okay. negatif. Okay, yang ini lain. Yang ini negatif ni dia ada dekat x. Oh, maknanya tak boleh bawa keluar lah. Tak boleh. Kecuali dia punya negatif ni dia letak macam ni. Ni boleh. Oh. Maknanya dia kalau dekat dia. numerator je lah boleh bawa keluar. Kalau dia dekat numerator dia senang nak keluar lah. Sebenarnya kalau nak keluar dekat sini, sebab sini ada dua benda. Ini satu benda. So yang satu benda tu ialah dia punya negatif dia. Sekarang ni ini negatif x tapi satu tak ada negatif. Oh, okay. Maknanya dia tak boleh bawa keluar lah negatif tu. Dia tetap kat situ je. Yes, betul. Dia tak boleh keluar macam tu saja. Kecuali dia bagi macam ni. Maksudnya negatif ni dua-dua punya. Ini boleh keluar. Ini kita boleh letak negatif x tambah 1. Ini boleh. Oh, maknanya kalau negatif kat luar tu maknanya dia boleh terbilang dekat numerator lah. Boleh. Dia boleh pergi numerator, dia boleh pergi denominator. Dua-dua dia boleh pergi. Tapi kita tak mahu dia kacau dua-dua. Itu sebab kita letak tengah-tengah. Oh, okay. Okay, actually dia boleh negatif macam ni. Tapi negatif macam ni, I don't recommend. Okay, bagusnya ialah you tukar dia jadi macam ni. 1 minus x. Senang sikit lah. Ini tukar jadi macam ni. Jangan manipulate dan negatif. Negatif ni dia punya x punya saja. Dia tak ada untuk satu. Tapi untuk negatif satu ni dia punya. Itu sebab saya boleh keluar negatif tu. Okay, faham saya. Okay, understand Okay, so kita dah selesai ni. Okay, come. So kita dah selesai soalan nombor 2. Okay, I'm going for number 3. Okay, number 3 ni. Okay, I want to solve this. Okay, what happen if I have 1 over x plus 2, x square plus x minus 12 dx. I'm going for advance lah. Sikit-sikit saya nak bagi dia advance. Sikit-sikit saya nak dia advance. Okay, what happened to this? Factorize dulu lah. Yes, correct. Kita kena factorize dulu. Betul. Kita kena bagi factorize dulu benda ni. Okay, so kita kena bagi factorize benda ni. So macam mana kita nak factorize? Dan kita kena buat kuadratik lah. So kita bawa keluar first step ialah kita bagi partial fraction dia. Okay, kita bagi partial fraction dia keluar. 1 over x square plus x minus 12. Dan dekat sini saya kena buat dia jadi saya kena buat dia jadi 1 over apa dia punya faktor dia.
That is first step number 1. Maksudnya apa? Kali ni saya sahaja nak bagi satu step tambahan. Saya tak bagi direct factor. You kena buat cari factor tu. So tekan calculator, cari nombor dia dan tukar jadi positif negatif lah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okey, apa jawapan ni? Calculator bagi apa jawapan dia? X sama dengan apa? X sama dengan 3. 3 dengan X sama dengan Negative 4. negatif 4 kan? Okey, jadi dekat sini X tolak 3 dengan X tambah 4 lah. Ambil jawapan tu kita ganti dalam factor form. Okay, actually calculator banyak memudahkan kita dekat sini. So kita tak perlu pergi cari apa dia punya manual calculation. Yes, please. Kalau kita lepas dapat soalan, kita terus buat equal to 1 over x minus 3 plus bracket x plus 4, boleh tak sir? Boleh. You boleh buat. Maksudnya you buat dalam integration boleh, tak ada masalah. Sama saja. Okay. Sama saja. Okay, later after this, kita akan buat benda ni. Kita akan masukkan beli dalam benda ni. Kita akan buat benda tu. After this, I'll show you the step. Macam mana kita nak masuk dalam tu. Sebab dia punya integration dengan partial fraction, dia tak ada sambungan. Dia macam separuh jalan saja dia boleh selesai. So separuh jalan lagi kita kena guna integration. So kita kena integrate these two lah. Okay, kita kena bagi dicantum dia dua-dua supaya tally kita punya work. Okay, so next baru kita pergi kepada apa? Next baru kita pergi kepada dia punya formula dia. So what is the formula? So formula dia 1 over x square plus x minus 12 adalah sama dengan, then kita bagi dia a over x minus 3 plus b over x plus 4. Kita pecahkan dia punya pecahan dia dengan letak a, letak b. Okay, saya pause kejap. Okay, korang cari apa nilai A dia dengan B dia. Sir, Yes, please. A is 1 over 7 Okay, and B is negative 1 over 7. 1 over 7 and negative 1 over 7. Yes, correct. Yes, you are right. Okay, A is 1 over 7, B is negative 1 over 7. Correct. Betul. Sekarang saya tunjuk you macam mana kalau ada pecahan. Now I show you this. Macam mana kalau ada pecahan. Okay, this is also interesting lah. Okay, macam mana kita nak selesai kalau ada pecahan. Okay, come, I show you this. Okay, so first kali kita cross multiply. As I said earlier, we do the cross multiplication. So 1 sama dengan A excuse me, A kali dengan X tambah 4 tambah B kali dengan X tolak 3. Okay, so now I need to know what is the value of X to be substitute here. So X plus 4 equal to 0, X equals to negative 4, X minus 3 equal to 0, so X become equals to 3. So kita ada dua jawapan, satu negatif 4, satu lagi 3. So I ambil jawapan tu, saya ganti dalam ni, when X equals to negative 4, so 1 equals to A negative 4 plus 4 and then B negative 4 plus 4 minus 3. So automatically benda ni akan jadi kosong. And then 1 will be equals to, so sini akan dapat negative 7B. Okay, itu akan dapat negative 7B. So negative 7B sama dengan 1. B akan dapat negative 1 over 7. Okay, and then continue. Okay, continue do this. So when
X equals to 3. Okay, 1 equals to A 3 plus 4 plus B 3 minus 3. Okay, saya ganti dekat X saja. So, automatically yang behind this will be 0. Dia automatic. Yang belakang tu dia mesti jadi kosong. That is the purpose I substitute the factor value. Kalau tak, kita ada value AB. Saya tak mau AB. Saya mau A ataupun B saja. So, I can find the value of AB straight away. So, 3 tambah 4 jadi 7. So, 7A sama dengan 1. So, A sama dengan 1/7. Okay, now continue to the integration. So, kita dapat apa tadi? So, integrate. Okay, integrate apa tadi? Sebelum tu, kita letak 1 Kita letak. over x square plus x minus 12. Ya, correct. Okay, sebelum tu saya letak ini dulu. Saya letak sini dulu. Saya letak 1/7, 1/7. Negative 1/7 ni. Okay, so saya nak letak ni dulu. 1 over s square plus x minus 12 sama dengan 1/7 over x plus x plus 4 minus 1/7 divided by x minus 3. Saya letak macam ni dulu. Saya letak macam ni sebab saya nak ganti A, B dulu. Lepas saya dapat benda ni, baru saya pergi integration dia. Okay, so pergi integration dia, saya buat apa? Saya ambil, saya baru pergi integration. So, integration dia bagi apa? Integrate 1 over s square plus x minus 12 dx sama dengan sama dengan apa? Sama dengan kita ambil jawapan terus 1/7 x plus 4 and then minus 1/7 x minus 3 dx. Okay, dia punya sambungan ni dia tak direct kan, tapi you punya solution tu dah ada dekat sini. You dah buat step ni, so you can dapat markah dekat sini. Okay, sebenarnya step ni kita dah buat dah, cuma kita ambil sini jawapan saja. Don't worry sebabnya I nak nampak macam mana you boleh buat dia punya jadi partial fraction je yang penting. Janji you punya partial fraction ni ada dalam you punya step dekat sini. Like this, for example. Macam kawan kita tanya tadi kan. Kalau you tak buat ni, kalau you nak start daripada sini pun boleh. Ini start daripada sini pun boleh. You dah buat ni, you dah pecahkan dia, lepas tu you nak start sini pun boleh. Tak ada masalah. Tapi saya dah start daripada sini. Maksudnya di sini baru saya pecahkan. Kalau you buat factor, lepas tu baru pecah pun boleh. Macam saya buat, saya belum buat factor, saya buat dekat sini, baru saya pecahkan dia. Jadi ambil benda tu, terus masuk dalam formula dia. Dalam integration tu lah. Now I go for the answer. Macam mana kita nak buat jawapan dia? Bring the 1/7 out. Yes, correct. Yes, you're right. That's the purpose. You tengok, saya buat ni 1/7 ni letak atas macam tu je. Sebab apa? Sebab I punya job ni ialah I want to solve the integration, right? Sebab itu saya tak buat apa-apa dekat 1/7 ni. Saya tak manipulate apa-apa dekat sini. Because of what? I want to go for the continue the integration. So, I buat apa? 1/7 log x plus 4. Tengok, saya letak macam tu saja. Maksudnya apa? Yang nombor ni saya terus bawa keluar dan letak dekat luar. Betul. Minus. Sebabnya minus dekat sini kan. So bila minus kita letak tolak 1/7 log x minus 3 plus c. So kita letak macam ni. Dia. Mike, always Mike. Salah.
So itulah cara dia kita nak Sorry. selesai integration tu. Okay. Macam mana tu? Macam mana kita punya ni so far progress dia? Okay. Okay, Yes, sir. sir. Okay. Okay kan? sir. Okay. Kalau nampak macam okay, then kita pergi satu lagi. Malam ni macam kita tak sempat lah. Kalau nak pergi irreducible quadratic tu memang tak sempat lah. Okay. So saya ajar you repeated roots. Ini senang je. Ini macam ni je. Kita pecahkan dia dan kita selesaikan dia. Okay. I rasa kita boleh tengok dah. Repeated roots. Repeated root pun senang. Repeated roots pun senang. Saya nak bagi you nampak repeated roots. Okay, continue. Okay, so I'm going for question number, this one number 3, right? Okay, I'm going for number 4. Okay, going for number 4. Okay, kita tengok number 4 ni. Okay, so this number 4 is actually repeated roots lah. Okay, so dia punya soalan ialah x plus 1 divided by x plus 2 square dx. Ni ialah soalan saya. Okay, so saya letak x plus 1 divided by x plus 2 square. Okay, so kita tengok formula dia. Okay, saya belum bagi formula kan? Okay, sekarang baru saya bagi formula dia. Okay, bila kita ada repeated roots, formula dia macam ni. Ini formula dia. Fx divided by repeated roots. So sini saya letak x tambah a kuasa 2 lah. Bila saya ada x tambah a kuasa 2 macam ni, apa saya nak buat dekat sini ialah sama dengan a over x plus a and then b over x plus a square. Ni line sikit. So you look at this. This one quite interesting, right? Dia benda yang sama. Sebab repeated roots ni, dia benda yang sama tapi 2 kali. So bila macam tu, satu dia kuasa 1, satu lagi dia kuasa 2. Okay, kelas. Macam mana progress dia? Sir, kalau contoh x plus 2 tu kan, kita pecahkan bracket dia tak boleh ke? Maknanya akan ikut boleh cara utama tadi. Tak boleh. Dia bila repeated roots, kalau kita buat pun, kita macam tak boleh berjaya. So dia akan jadi macam ni juga. 1 equal to 0. Dia akan jadi macam benda yang sama. Oh, Okay. okay. Kalau you buat, sebenarnya kalau you buat, sebab dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi a over x plus 2 dengan b over x plus 2, dia macam benda yang sama. Dia macam benda yang sama. You nak buat manipulation, nanti dia akan jadi macam benda yang sama. Oh, A dengan B tak dapat lah, sir. A dengan B tak boleh dah buat apa sebab dia benda yang sama. Okay, So, faham, sir. you tak boleh nak manipulate dia. Okay, so itu problem dia. So bila kita ada repeated roots, so dia punya formula dia lain. So dia jadi A over x plus A plus B over x plus A square. Dia jadi ada kuasa 2. So satu ialah kuasa 1, actually one is kuasa 1 dekat sini, satu lagi ialah kuasa 2. Okay, so itulah formula dia. Okay Kak, so kita pergi kepada exercise ni. So saya bagi tadi apa? Excuse me. Okay, sorry So saya bagi apa tadi? Saya bagi, okay, kita pergi partial fraction dia. Okay, number 1, kita buat partial fraction dia. Okay, apa saya buat kat sini? Saya ambil x tambah 1 bahagi x tambah 2 kuasa 2. Betul kan? X tambah 2 kuasa 2. Sama dengan apa? Sama dengan A bahagi x tambah 2 tambah B bahagi x tambah 2 kuasa 2. Okay, kelas. Macam mana progress dia? Okay, not okay? Okay, sir. Boleh Okay, kan? sir. Okay. Cantik dah.
Okay, kalau you orang faham lagi bagus. Okay, sekarang kita ada satu masalah. Okay, I bagi satu contoh senang. You dah faham ni, kena faham benda ni. Saya bagi nombor. Okay, let's say saya ada 1/2 tambah dengan 1/8. Okay, 1/4 contohnya. Okay, so saya nak buat apa? Saya nak bagi dua-dua ni jadi 4. Saya tak darab silang. Apa saya nak buat di sini ialah saya just kali 2 dekat sini. Sebabnya saya nak denominator dia sama. Jadi saya tak kali silang. Kali ni saya tak kali silang Saya nak kali di sini saja 2. Sebab bila saya kali 2, automatik benda tu dia akan jadi 2/4 tambah 1/4. Maksudnya saya boleh tambah dia punya 2 tambah 1/4. Sebab denominator ni automatik akan jadi sama. So bila bagi sama, kita boleh tambah terus numerator dia. So itu yang saya nak buat dekat sini. So maknanya sir tak boleh darab silang lah sebab ada kuasa 2 tu kan sir? Betul. Kita tak boleh darab silang dah kali ni. Dah lain dah cerita dia. We cannot cross multiply this time. Kalau you buat, boleh. Tapi you buat kerja susah lah. Kita tak nak buat kerja susah. Kita nak buat kerja senang. Jadi apa saya nak buat ialah, saya nak kita darab satu je. Okey, saya nak buat apa dekat sini? Okey, jadi saya darab apa dekat sini? Saya akan kali dengan sini lah. So sini saya kali dengan X tambah 2. Sini kali dengan X tambah 2. So saya kali sini saja. Sebab bila saya kali dekat sini, automatik benda ni dia jadi apa? Dia akan jadi AX tambah 2 bahagi X tambah 2 kuasa 2. Automatik tu benda tu akan jadi kuasa 2. Bila kuasa 2 dengan sebelah sini kuasa 2, maksudnya kita punya denominator ni dia sama. Bila denominator sama, kita boleh tambah numerator dia. Mana boleh sekalikan lah sir kan? Betul, kita boleh sekalikan dia. Betul. So dia akan jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Jadi apa saya nak ambil dekat sini? Apa saya nak ambil dekat sini? So saya nak ambil apa? X tambah 1 sama dengan apa? A kali dengan X tambah 2 tambah B. Itu je saya dapat. So yang belakang tu tak perlu dah. Sebabnya di sini kita tak kali apa-apa. Denominator tak payah tulis ke? Macam mana? Sorry? Denominator dia tak payah tulis. X tambah Tak payah 2 tulis. kuasa 2. Tak payah tulis. Okay, no need. Actually, why I no need? Okay, because we want only the numerator. Oh, okay sir. Okay, we want only the numerator. So saya ambil dia punya numerator saja. Okay, class. What is our next step? Apa next step kita? Gantikan X. Okay. Ganti X sama dengan something lah. Okay, apa value kita nak ganti? Apa value kita nak sekarang ni? X plus 2. Okay, correct. X plus 2 sama dengan apa? Sama dengan 0. X sama dengan -2. So, saya nak X sama dengan -2. Okay, kali ni kita ada satu saja. Betul kan? Kita ada satu benda saja. Okay, so kita dah dapat -2. So, when X equals to -2, okay, when X equals to -2, saya dapat apa? -2 tambah 1 sama dengan A kali dengan -2 tambah 2 tambah B. Okay, what is the answer class? B equals to -1. Betul. B sama dengan -1. Okay, B akan dapat sama dengan -1. So kita dapat satu jawapan. Okay, after that kita ada problem. Sebab apa? Kita nak cari dua term. So yang ni kita kena ganti satu value yang you suka lah. X sama dengan 0. Correct. Kita nak ganti 0, 1 yang simple lah, simple value. So
saya nak ganti value dia. So, okay, sebelum tu saya nak bagi nampak X tambah 1 sama dengan okay, A X tambah 2 tambah B kan. Okay, so di sini saya nak ganti, okay, saya nak ganti satu value lagi. Sebab saya dah dapat B je, saya dah dapat A lagi. So dekat sini saya biasanya saya guna 1, so kosong ataupun 1 lah. Okay, biasanya value yang saya prefer kita ganti ialah kosong atau 1. Okay, ganti kosong. So kalau kita ganti kosong, ni akan jadi kosong. Okay, sini akan jadi kosong. Okay, pun still tak boleh selesai. Sebab apa? Sebab B ni kita tak ada value lagi. Jadi kita buat apa? Jadi kita terus ganti dengan -1. Mana dapat -1 ni? Kita dah cari kan? Ganti balik. Maksudnya apa? Untuk cari A, you kena ganti kosong ataupun apa-apa X, nilai X you suka, dan ganti balik nilai B yang you dah cari. So ambil B itu kita kena ganti dalam kita punya equation ni. Okay, so dapat apa? So kita akan dapat sama dengan 1. betul. So kita akan dapat, ini akan dapat 2A tolak 1, -1 kita pindah dia akan jadi 2. So 2A sama dengan 2, so A akan dapat 1. Okay, B dapat -1 dengan A dapat 1. Okay, ambil jawapan itu, kita ganti dalam partial fraction yang kita buat tadi. Okay, ambil jawapan ini, A, B ni kita ganti dalam partial fraction yang kita buat tadi. Okay, jadi bila saya ganti jadi apa? So saya pergi cari balik partial fraction tadi ni. Okay, so partial fraction tadi yang inilah. Okay, saya nak ganti dekat sini. Saya nak ganti dekat sini ya. Saya nak ganti dekat sini. Sini. So X tambah 1 bagi X tambah cos 2 sama dengan A X tambah 2 B X tambah 2 cos 2. So A saya tahu jawapan dia 1, B ialah -1. So saya ganti dia. So ini apa jawab apa? Ini akan jadi X tambah 1 bahagi X tambah 2 cos 2 sama dengan 1 bahagi X tambah 2 tolak 1 bahagi X tambah 2 kuasa 2. Sebab A dapat 1, B dapat 1. Dan B -1 kan? Sebab tu saya letak sini negatif lah. Okay. Macam mana kelas? Okay so far? Okey, sir. Clear? Okay, sir. Okay. Now you got another problem. You got another problem. Because integration ini lain sikit. It looks like easy but actually dia ada problem sikit. Okay, dia nampak senang tapi dia ada masalah sikit. Okay, apa masalah dia? Okay, bila Kuasa 2. dia ada kuasa 2, betul. Dia ada kuasa 2. So bila kita integrate okay, X plus 1 over X plus 2 square dx, bila kita integrate, so ni akan jadi apa? 1 over X plus 2 minus 1 over X plus 2 square. Dekat sini you akan sangkut. Sebab apa? Sini ada kuasa 2. Sini ini kuasa 1. Ini boleh tukar jadi log. Okay, ini nampak lah. Ini confirm boleh tukar jadi log. Tapi yang ini, dia kuasa 2. Kuasa 2 kita tak boleh jadi log. So kuasa 2, kita kena buat formula polinomial tu. Apa formula dia? Power plus 1 divided by new power time coefficient of X. Correct. So kita akan dapat ni. Okay, kita akan dapat formula ni. So AX plus B power of N dx sama dengan, kita kena guna ni. So AX plus B power of N plus 1 over A N plus 1 plus C. So kita kena guna formula ni.
Okay, kita kena guna formula ni. Okay, jadi saya nak teruskan dia punya jawapan ni. So, sebelum saya buat, saya kena modify dia. Kalau kita nak guna formula ni, I have to modify this. So, bila saya modify, saya dapat macam ni. So, sebelum saya buat integration dia, remember kalau kita buat integration, kita tak boleh buat satu-satu. Kita kena buat semua sekali. So, kita nak buat semua sekali, kita kena modify dia. So, tolak. Ini akan jadi X tambah 2 kuasa 2. Negatif dah. Okay, 1 per ni kita kena tukar jadi negatif 2. So, bila saya tukar dia jadi negatif 2, then saya boleh proceed untuk integration ni. So, yang ini jawapan dia log X plus 2 minus, okay, buat yang ini pula, integrate X plus 2 minus 2 plus 1 divided by A is 1, so negative 2 plus 1 and then plus C. Okay, so semalam saya dah ajar you, kalau you dah nampak ni, ini terus boleh letak negatif 1. Okay, ini pun boleh letak negatif 1. Okay, so kita nak practice terus pergi kepada jawapan dia. So, I nak you buat benda ni. I nak you practice dia terus tukar jadi negatif 1. Okay, you have to practice to that. Okay, sekarang ni you dah masuk level, higher level. So, you kena practice benda macam ni. Barulah senang kita nak manipulate dia. Okay, so next will be what? So, next ialah sama dengan log X plus 2 minus, and then manipulate this. So, sini ada negatif. Sini ada negatif, so negatif become positif. So bila ada negatif 1, maksudnya dia jadi 1 over X plus 2 plus C. Itulah jawapan last dia. Okay, so totally lain. Jawapan ni totally lain daripada yang first 3 example kita tengok. Sebab repeated roots ni totally dia lain. Dia punya cara selesaian dia. Okay, kelas. Macam mana progress dia? Okay not okay? Okay. Okay. Okay, kalau macam tu, I bagi satu lagi. Kita nak faham lagi satu lagi. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Before I stop lah. Okay, so that you are confident with the repeated roots. I give you one more exercise. Okay, so kita teruskan. Satu lagi, last untuk hari ni. What number is this? Number 5 Number 6 5. Number 5 Okay, so ini number 5. Okay, kita tengok example ni. Okay, saya bagi masa untuk ni. You orang try dulu. So 2x tambah 1 bahagi, okay, and then x tolak 3 kuasa 2. Okay, x tolak 3 kuasa 2 dx. Okay, saya pause sekejap. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, macam mana kita nak start? So first kali, okay, so repeated roots. So 2x tambah 1 bahagi x tolak 3 kuasa 2 sama dengan, okay, sama dengan apa kelas? Sama dengan
A over X minus 3. betul, X minus 3, correct, plus B over B over apa? B X over, minus 3 over power of 2. correct, X minus 3 power of 2. So kita ada benda ni. Okay, A over X minus 3 plus B over X minus 3 square. So kita pecahkan dia. So partial fraction dia guna repeated roots. Okay, partial fraction dia ialah guna repeated roots. Okay, jadi bila kita buat partial fraction dia repeated roots, then kita kena pecahkan dia punya roots dia. So, 1 tolak 3, satu lagi tolak 3 kuasa 2. Okay, so I tak boleh kali ni, I tak boleh buat apa? I tak boleh kali silang macam sebelum ni. Jadi, saya buat apa? So, saya ambil 2x tambah 1 sama dengan, so saya just kali yang ni dengan x tolak 3. Just kali sini saja. Just A saja saya kali. Sebab bila saya kali, bawah ni dah sama. Jadi, A kali dengan X tolak 3 tambah B. Okey. Apa X saya nak ganti dalam ni? Kelas. X Apa? minus 3. Correct. X minus 3 sama dengan apa? X sama dengan 3. Betul. Kita akan dapat X sama dengan 3 dah. X minus 3 equal to 0, X will be 3. So, when X equals to 3, okay, when X equals to 3, kita boleh dapat dah jawapan dia. So, when X equals to 3, okay, so 2 kali 3 tambah 1 sama dengan A kali 3 tambah 3 tambah B. Automatic A akan jadi kosong. 3 tolak 3, sir. Betul, 3 tolak 3. Betul. Kita nampak tadi. So, 3 tolak 3 tambah B. Automatic, benda ni jadi kosong. This become 0. 3 tolak 3, kosong. Kosong kali A, confirm kosong. Okey, jadi kita dah dapat 1 kosong. Jadi, kita dapat B sama dengan berapa? 7. B sama dengan 7, betul. B itu kita dapat sama dengan 7. Okay, once kita dapat B sama dengan 7, then kita ganti when, okay, ini ikutlah, yang nombor 2 ni ikut suka. So, kita biasanya kita ganti kosong lah. Sebabnya kosong itu akan buatkan nombor kita lagi cepat jadi nombor kosong apa? Kosong tu akan bagi nombor kita lagi kecil. So, sebab itu kosong tu best kalau kita ganti. Dan B tu kita ganti terus dalam kita punya equation ini. Okay, so B tu kita terus ganti dalam equation ni then will become easier for you to manipulate A dah. Jadi saya nak ganti dekat sini. Okay, ganti dalam ni ganti dalam ni. So 2 kali kosong tambah 1, A kali kosong tolak 3 dengan tambah 7. Sebab B dia 7 lah. So saya akan ganti sini macam ni. Okay, so 2 kali kosong tambah 1 sama dengan A kali kosong tolak 3 tambah 7. Sebab apa 7? Sebab B kita terus ganti. Kalau tak, kita tak boleh cari A. Okay, B tu mesti kena substitute juga. No choice. Okay, jadi kita bila ringkaskan benda ni, kita akan dapat ini akan jadi kosong, ini tinggal 1 dan ini akan jadi negatif 3A tambah 7. Okay, negatif 3A tambah 7. Jadi baik saya tukar tempat lah. Okay, ini saya tukar tempat dengan ni. Sebab ni negatif kan. Bila negatif ni kita bawa sebelah sana lah, bagi jadi positif lah. Okay, itu lagi senang kita nak proses dia. So 3 kalau kita pindah sini dia jadi 3A sama dengan 1 jadi negatif lah. So 7 tolak 1. So bila 7 tolak 1 jadi 6. So 3A sama dengan 6, A akan dapat 2. Okay, so kita akan ganti A sama dengan 2 dengan B sama dengan 7 lah. Okay, jadi ambil jawapan tu, kita masuk dalam kita punya integration ni. Kita masuk dalam integration ni. Okay, jadi bila saya masuk dalam ni, integrate.
Okay, 2x tambah 1 bahagi x tolak 3 kuasa 2 dx sama dengan integrate. So, kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Okay, kita ambil form ni. Okay, saya dah miss satu benda. Okay, saya tuliskan dia punya partial fraction tadi. Okay, kalau boleh kita tulis partial fraction dia dulu. So, 2x tambah 1. Okay, 2x tambah 1. Okay, bahagi x tolak 3 kuasa 2 sama dengan 2 per x tolak 3 tambah tambah 7 per x tolak 3 kuasa 2. Okay, 2 per x tolak 3 tambah 7 per x tolak 3 kuasa 2. So, ambil benda tu kita masuk dalam ni. So, 2 per x tolak 3 tambah 7 per x tolak 3 kuasa 2 dx. Okey, saya bagi masa. Untuk ni saya bagi masa. Try. Macam mana kita nak selesai integration ni? Macam mana kita nak cari jawapan ni? Okay. Okay, apa first thing you orang buat? Sama dengan apa? Integral 2x minus 3 plus 7x minus 3 power negative 3. Correct. 7x minus 3 power of negative 2 dx. Betul. Itulah first thing yang nak buat. Okay, kalau kita nak integrate, kita kena tukar ni, semua ni supaya standard kita boleh buat integration sama-sama. Ya, kalau terus integrate je boleh sir? Macam terus integrate tak boleh. Sebab apa? Tak boleh. You boleh buat integration untuk ni. Ini macam mana nak buat? Itu masalah dia. Kalau you terus integrate boleh. Yang boleh tu yang ini je boleh. Yang ini? Sebab saya tahu dia punya jalan kira, jadi saya terus masuk integrate. Kalau macam tu okey dah. Kalau macam tu okey. Kalau you yakin jawapan tu you terus boleh letak negatif 2 tambah 1, itu okey. Tak ada masalah. Boleh. Tapi you kena buat serentak. Kalau you tinggal, kalau you buat ini tinggal, maksudnya something wrong. Something wrong with the working. Dia kena buat semua serentak. Maksudnya, kalau kita masuk formula, integration, kita kena buat serentak untuk semua. Apa yang ada dalam tu, semua kita kena buat. Okay, Okay, itu logiknya. Kalau you tahu formula, you tahu macam mana nak apply, tak ada masalah. Okay, janji, you buat serentak semua. Itu je saya nak minta. Okay, faham Okay, next. Okay, next apa dia apa? Sama dengan apa? Ini jadi apa? 2 log and then x minus 3 plus 7 bracket. Ini jadi apa? X tolak 3 kuasa apa? Negatif 1. Betul, kuasa negatif 1 bahagi, lepas tu 1 kali dengan negatif 1 tambah dengan C. Sebenarnya kita boleh abaikan satu ni. Tapi kita tak nak lah. Kita tak nak abaikan sebab kita follow the formula. Okay, satu ni daripada mana? Satu daripada A di sini. Satu ni, dekat sini. Okay, satu ni sebab AX kan. AX tambah B kan. So sebenarnya A itu ada dekat sini. Ni A dia. So A ni saya letak balik ke sini. Okay, okay, jadi kita selesaikan the last sentence. So kita selesaikan yang last sentence. Kita dah very close to the answer. So sama dengan 2 log X tolak 3
Dan tambah, sini ada tambah, sini ada tolak. So tambah tolak kena jadi tolak. 7. Sebab tu dia ada negatif 1. Kalau negatif 1 kena jadi bawah. So kita letak X tolak 3. So kalau ada negatif 1 terus letak bawah dia. X tolak 3. Tambah C. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okey. Nak homework tak? Bagi satu dah. Okey. Nak cuba? Boleh. Boleh juga Okey, Boleh, saya bagi boleh. satu homework dah Okey, cuba soalan ni. Kejap saya bagi satu homework. Okey. Saya bagi satu homework dah. Okay, siapa dah cuba boleh cuba. So homework dia macam ni. Okay, what happen if I give you this? Okay, what happen if I give you X plus 1 divided by, siapa nak cuba boleh cuba dah. Okay, what happen if I give you X plus 2 and then X minus 2 square dx. Okay, ni advance sikit lah, tapi cubalah. Ni best untuk cuba. Dx. Okay. Ini soalan dia. X tambah 1 bahagi X tambah 2 dengan X tolak 2 square. Dan I bagi you hint. Okay, apa hint dia? I bagi you hint. Hint dia ialah, I bagi ni. Saya bagi hint supaya, sebab you belum lagi latih untuk ni. Jadi hint dia ialah, yang ini ialah X tambah 1 bahagi X tambah 2 X tolak 2 kuasa 2 sama dengan A bahagi X tambah 2 tambah B bahagi X tolak 2 tambah C bahagi X tolak 2 kuasa 2. Itu hint dia. Okay, walaupun you tahu ini, tak serisi boleh jawab soalan. Boleh selesai soalan ni. You try lah. This is exercise for you. Okay, cuba selesaikan ni, dan kalau siapa-siapa nak share jawapan bolehlah masuk dalam grup kita. Nanti saya akan kalau komen jawapan. untuk homework ni kan, kalau contoh kan plus tu dengan negatif tu jadi berlainan, memang kena tambah C lah sir. Betul. Memang dia akan tambah lah. Betul, kita kena tambah. Sebab ni dia dah kali ni dah ada 3 root. Sebabnya ini mestinya ada 2. So ini ada satu lagi. So kita macam ada 3 benda. So I tak boleh dah selesai dalam AB lah. AB dia ada sokong 2 saja. Tapi ini sendiri pun dah ada 2. So I kena tambah satu lagi C. Oh, sebab tadi nilai dia negatif-negatif kan. Sebab tu boleh pakai A dengan B je kan. Betul. Oh. Betul. Kita tadi ada 2 saja. So kali ni dia ada 3. Bila ada 3 dia ada ABC. Kalau you tengok 5 example saya bagi 2 saja. Okay, saya bagi X tambah 2, X tambah 3. Saya bagi X tolak 2, X tolak 2. Saya bagi repeated rules pun sama, saya bagi 2. Tapi kali ni saya ada 3. Satu ialah X tambah 2, satu lagi X tolak 2, dia ada 2. Jadi dia ada sampai ABC. Ada ke sir soalan sampai D sir, plus D sir? Tak ada. Dia sampai maximum C. Oh. Dia maximum, kalau dia sampai advance pun dia ada sampai C je. Sir, ABC saja. sir, Yes, please. if in a bracket of x power of x minus 2, Okay. the power of 3, then you have ABC Yes. with Yes. x plus x minus 2, x minus 2 power 2, x minus 2 power 3. Yes, you are right. Is it like Yes, this? you are right. Oh. Kalau saya tambah sini kuasa 3, betul. Apa yang kawan kita tanya ni ialah kuasa 3. Macam mana kalau ada kuasa 3? Maksudnya ini akan pergi sampai B X tolak 2, C X tolak 2 kuasa 2 dengan satu lagi D. Dia akan pergi sampai D. Ni pergi untuk X tolak 3 kuasa 3. Tapi kita tak ada sampai kuasa 3. Kita maksimum sampai kuasa 2 aja. So I tak mau fokus yang kuasa 3 lah. Okay, so kuasa 3 memang tak ada. Don't worry about this. Even in advance pun tak ada.
So ini sampai advance lah. Apa you belajar ni, dia akan guna sampai advance. So try this exercise. Ini which is really good for the exercise. Yeah, I'll give something like this for the assignment lah. Nanti macam ni yang saya bagi. Saya nak you discuss among your group to solve the problem. So you bagi, kalau yang siapa nak share jawapan, bagi dalam group. Nanti kita bincang. Okay, so kejap saya stop the recording.